Hari ini, marilah belajar firman Tuhan di bawah kubah yang bertajuk Salah faham harus diselesaikan dan kebenaran harus ditegakkan. Hari ini, begitu banyak gereja di seluruh dunia dan mereka mencegah gereja Tuhan dari berkembang. Jika dilihat dari mata rohani, mereka sedang menganiaya kita. Mengapakah mereka berbuat demikian? Pasti ada alasan. Pendek kata, gereja Tuhan ialah gereja yang ditubuhkan Yesus Kristus sendiri. Betul? Gereja ini ditubuhkan Yesus. Ia ditebus dengan darah mahalnya. Tetapi orang tidak tahu, malah menganiayainya pula. Mereka harus tahu gereja yang melekat ditubuhkan Yesus. Apakah kebenaran yang ada di dalam gereja dia dan siapakah yang menghadirinya? Adakah orang yang terkenal menghadiri gereja itu? Ada ramai orang. Ramai yang terkenal di seluruh dunia. Mulai daripada Yesus, ramai orang yang menghadirinya. Ada Paulus dan Petrus. Disebabkan kita tidak memberitahukan orang tentang ini, mereka tidak mendengari ini. Dan kerana mereka tidak mendengar, mereka menyangka bahawa gereja Tuhan adalah anti-sosial. Sesetengah orang salah faham terhadap gereja kita. Jika mereka menyalahkan gereja Tuhan, sama seperti mereka menyalahkan dan menganiaya Yesus yang menubuhkannya. Jadi pada hari ini, kita harus tahu lebih lagi tentang gereja kita. Apabila lebih mengetahuinya, kita dapat selesaikan salah faham tentang gereja kita. Orang di sekeliling banyak salah faham terhadap kita. Kita harus beritahukan kebenaran kepada orang yang tidak mengetahuinya dan selesaikan salah faham mereka. Marilah melihat buku Matius bab 16 ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, dia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Pada 2000 tahun dahulu, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, bagaimanakah orang melihat dia? Ayat 14, jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, tak ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Tuhan yang hidup. Petrus mengetahui bahawa Yesus ialah Tuhan Maha Kuasa dan Bapa kekal yang dibuktikan di dalam buku Yesaya, bab 9 ayat 5. Jadi, dia menjawab bahawa Yesus ialah anak Tuhan. Dalam arti kata lain, Petrus mempunyai iman dalam Tuhan yang datang dalam badan. Betul? Yesus memberkati Petrus dengan berkat dan ganjaran hebat bila melihat dia beriman sebegitu. Marilah melihat ayat 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau, Simon bin Yunus. Yesus bermaksud, Petrus, kamu mengenali Tuhan yang datang dalam badan sebetulnya. Betapa diberkatinya kamu. Yesus memberkati Petrus seperti itu. Apabila Yesus datang ke bumi pada 2000 tahun dahulu, dia mengajarkan tentang Tuhan yang datang ke bumi dalam badan manusia. Menurut buku Yohanes bab 10 ayat 30, Yesus menginjil kepada orang ramai tentang siapakah dia. Seperti mana yang dia ajarkan kepada para rasul. Mereka dapat mengatakan, engkaulah Mesias, anak Tuhan yang hidup. Sesetengah orang mengatakan, dia tertulis bahawa dia ialah anak dan bukannya Tuhan. Sebab mereka berkata demikian adalah kerana mereka tidak memahami apakah Trinity. Di dalam buku Yesaya bab 9 ayat 5 tertulis, seorang anak telah lahir untuk kita. Namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Tuhan yang perkasa. Inilah sebab mengapa Yesus memberkati Petrus. Petrus mempunyai iman dalam Tuhan yang datang dalam badan.
Jadi dia dapat diberkati oleh Yesus. Marilah menyambung dengan ayat 17. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di syurga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan apa? Jemaatku, yaitu gerejaku." Siapakah orang yang dapat diberkati dan Tuhan mendirikan gerejanya di atas mereka? Sama seperti Petrus, sesiapa yang mempunyai iman dalam Tuhan yang datang dalam badan adalah diberkati dan menjadi gereja yang didirikannya. Aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Maka apa lagi yang diberikan kepada Petrus? Marilah melihat ayat 19. "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan syurga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di syurga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di syurga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapa pun bahawa Ia Mesias. Yesus Kristus datang ke bumi pada 2000 tahun dahulu dan bertanya, kata orang, "Siapakah aku ini?" Kemudian dia bertanya kepada para rasulnya, "Katamu, siapakah aku ini? Kamu sedang mengikutku, mempercayai aku sebagai siapa? Kamu ialah Tuhan. Kamu sungguh diberkati." Bukan manusia yang mengatakan ini kepadamu, tetapi Bapa-Ku yang di syurga. Tuhan memberikanmu kebijaksanaan untuk kamu menyadarinya. Jadi mulai sekarang, aku akan mendirikan gerejaku di atas batu karang ini. Nama Petrus bermaksud batu karang. Yesus menyedarkan kita dengan fakta bahawa gerejanya haruslah didirikan di atas kepercayaan ini. Dan apakah nama gereja itu? Bukankah dia namakannya Gereja Tuhan? Semasa bersama dengan para rasulnya, Yesus membimbing ibadah dan mengajari mereka tentang kebenaran. Gereja pada waktu itu ialah Gereja Tuhan. Gereja awal mempercayai bahawa Tuhan muncul di bumi dalam badan manusia. Semua orang kudus dan Petrus mempunyai iman sebegitu. Tuhan memberkati gereja itu dan berkata, "Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Yesus meletakkan ramalan dan janjinya dalam gereja ini sepastinya. Sebab saya menunjukkan kepada anda perhubungan di antara Petrus dengan Yesus terlebih dahulu adalah kerana apabila kita memahami tentang perhubungan ini, kita dapat pastikan banyak bukti di dalam Alkitab bahawa gereja Tuhan ialah gereja yang didirikan Yesus sendiri. Sekarang, marilah kita mencari bukti-buktinya satu persatu. Hari ini, kita menyambut hari Sabat. Marilah pergi ke buku Lukas bab 23 dan melihat bagaimanakah gereja awal menyambut hari Sabat. Buku Lukas bab 23 ayat 50. Adalah seorang yang bernama Yusuf, ia anggota majlis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majlis itu. Ia berasal dari Arimatia, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Tuhan. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus, dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai, dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyakmu. Dan pada hari Sabat, mereka beristirahat menurut apa? Menurut hukum Taurat. Adakah gereja Tuhan menyambut hari Sabat? Ya, mereka menyambutnya. Tetapi sekarang, banyak gereja berkata, adalah tidak normal untuk menyambut hari Sabat ataupun Paskah. Jika mereka berkata demikian, ia tiada beza dengan mengabaikan semua kerja dan ajaran Yesus Kristus. Kita harus tahu tentang itu. Pada masa gereja awal, gereja Tuhan kita mematuhi perintah hari Sabat seperti yang direkodkan di dalam buku Lukas bab 23. Ia berkata,
pada hari Sabat, mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Adakah mereka hanya berehat sahaja? Apa yang Yesus lakukan pada hari Sabat? Menurut buku Lukas bab 4 ayat 16, dia masuk ke rumah ibadat dan beribadah. Betul? Di dalam buku Kisah Para Rasul bab 17, Rasul Paulus masuk ke rumah ibadat dan melakukan apa? Di dalam Alkitab, kita dapat melihat Rasul Paulus menginjilkan firman Tuhan dan membuktikan bahawa Yesus ialah Kristus. Gereja Tuhan dahulu mengikut semua kebiasaan iman menurut ajaran-ajaran Yesus. Marilah melihat buku Lukas bab 22 ayat 7. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, iaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan." Di sini juga, kita dapat melihat Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk mempersiapkan perjamuan Paskah. Dalam babak ini, siapakah yang muncul? Petrus yang mengatakan, "Engkaulah Mesias, anak Tuhan yang hidup." Yesus mengutus Petrus dan Yohanes berkata, "Pergi dan persiapkanlah." Apakah yang diperintahkan Yesus kepada mereka? Persiapkanlah perjamuan Paskah untuk kita makan. Marilah melihat ayat 9. Kata mereka kepadanya, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya?" Jawabnya, "Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya dan katakanlah kepada tuan rumah itu, 'Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Di situlah kamu harus mempersiapkannya." Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita." Yesus memerintahkan Petrus dan Yohanes untuk mempersiapkan perjamuan Paskah. Kemudian dia menyambut Paskah bersama dengan murid-muridnya di ruangan atas bilik Markus. Menyambut Paskah adalah kebiasaan yang Yesus ajarkan kepada kita. Jika kita tidak perlu menyambutnya, Yesus tidak akan menyambutnya juga. Betul? Apa lagi yang Yesus katakan di dalam babak ini? "Aku sangat rindu makan Paskah ini." Jika ini tidak penting, dia akan makan roti dan minum wain Paskah pada bila-bila masa, serta tidak perlu menunggu hari dan waktu yang ditetapkan pun. Perayaan Paskah ialah peraturan, ketetapan dan hukum Tuhan, bukan? Sebab itulah Yesus menunggu waktu yang ditetapkan. Sekarang marilah melihat buku Imamat bab 23 ayat 4 dan mengetahui mengapakah ia merupakan peraturan, ketetapan dan hukum Tuhan. Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, hari-hari pertemuan kudus, yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap. Dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, ada apa? Paskah bagi Tuhan. Ini adalah waktu yang ditetapkan untuk Paskah. Di dalam buku Lukas bab 22, kita melihat bahawa Yesus juga menunggu hari dan waktu yang telah ditetapkan untuk Paskah. Marilah kembali ke buku Lukas bab 22. Buku Lukas bab 22 ayat 14. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita." Marilah melihat bagaimana Yesus makan Paskah di ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian apa? Perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Yesus meletakkan makna dalam Paskah, mengatakan bahawa roti Paskah ialah badan sucinya. Wain Paskah adalah perjanjian baru yang didirikan melalui darahnya. Yesus mengajarkan anak-anaknya tentang Paskah dengan mengatakan, "Ini didirikan untuk kamu.
Ini ditumpahkan bagi kamu. Sekarang semua gereja menindas Paskah. Berkata, itu adalah hukum Musa. Kalau begitu, mintalah kepada mereka untuk mencari dalam hukum Musa. Di manakah Tuhan yang berkata, inilah badanku yang merujuk kepada roti, dan inilah darahku yang merujuk kepada wain. Dalam hukum Musa, apakah mereka mencari orang yang menyambut Paskah dengan roti dan wain? Tidak. Gereja Tuhan ialah gereja yang ditubuhkan Yesus Kristus. Setiap ajaran Yesus diturunkan kepada kita, dan kita mengajar orang setiap ajarannya, tanpa ketinggalan satu apapun. Kita harus berbangga tanpa keyakinan bahawa gereja Tuhan kita ialah gereja yang ditubuhkannya, dan bukan oleh manusia. Jadi, jika sesiapa yang berkata tentang gereja kita bukan kebalang lagi, kita tidak harus mendengarkan mereka. Apakah yang harus kita lakukan terhadap salah faham mereka? Kita harus selesaikannya. Bagaimana pula dengan kebenaran? Kita harus sedangkannya. Salah faham harus diselesaikan. Dan kebenaran harus didedahkan. Semua kebenaran tentang gereja Tuhan dapat dicari dalam rekod kerja Yesus. Fikirkan tentang Petrus. Tidakkah dia terkenal? Tiada siapa pun yang mengatakan bahawa dia pergi ke neraka. Bagaimana pula dengan Rasul Paulus? Dia juga pergi ke syurga. Kalau begitu, mereka pergi ke gereja mana? Apakah ajaran yang mereka pelajari? Kita dapat pastikan melalui Alkitab bahawa ajaran-ajaran yang sama diajarkan Petrus dan apa yang dilakukan Paulus. Hari Sabat, Paskah, dan Tuhan yang datang dalam badan. Bagaimana pula dengan masa kini? Bukankah kita menyambut Paskah dan Hari Sabat? Bukankah kita mempunyai iman dalam Tuhan yang datang dalam badan? Apakah gereja yang memberikan semua ajaran ini? Gereja Tuhan. Marilah pergi ke buku 1 Korintus bab 1. Jika ada sesiapa yang bertanya, apakah gereja Tuhan ini? Tolonglah menjawab seperti ini. Gereja Tuhan kami ialah gereja yang ditubuhkan Yesus. Ia gereja yang ditubuhkan Tuhan. Gereja Tuhan tidak ditubuhkan oleh manusia. Sebab itulah kami tidak mengikut mana-mana peraturan manusia. Tetapi kami mematuhi perjanjian baru yang ditetapkan Tuhan. Semua ketetapan dan hukum yang diberikan Yesus pada 2000 tahun dahulu adalah dipelihara di dalam gereja kami seperti sedia kala. Sila datang dan lihatlah sendiri apakah kebenaran yang sebenarnya. Anda boleh menjawab seperti itu. Marilah melihat buku 1 Korintus bab 1 ayat 1. Dari Paulus yang oleh kehendak Tuhan dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Tuhan, yaitu gereja Tuhan di Korintus. Paulus milik gereja Tuhan. Marilah kita melihat dia berkata bahawa dia menghadiri gereja Tuhan. Buku 1 Korintus bab 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Aku harus memuji kamu sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Tuhan. Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menundungi kepalanya, maka haruslah ia juga mengunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahawa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menundungi kepalanya. Kalian semua, gereja yang manakah mengajarkan peraturan tudung pada hari ini? Ia jelas tertulis di dalam Alkitab. Lelaki tidak boleh menundung kepala, tetapi wanita harus menundung kepalanya. Marilah menyambung dengan ayat 10. Sebab itu, perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh kerana para malaikat. Sebab itu, perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh kerana para malaikat. Marilah melihat ayat 15 juga. Tetapi bawah adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Tetapi jika ada orang yang mau membantah, kami maupun jemaat-jemaat Tuhan
tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Anda mengetahui sebaiknya, wanita di Korintus fokus terhadap kesaksamaan jantina tanpa mengetahui kehendak Tuhan. Mereka bertikai, lelaki tidak menuntun kepala mereka, namun mengapakah kita wanita harus menuntun kepala pula? Mengenai tudung, sesetengah menegaskan bahawa ia tiada apa-apa jika wanita tidak mengenakannya. Tentang ini, Rasul Paulus memberitahu mereka bahawa mereka harus mengenakannya. Ini salah. Gereja Tuhan tidak mengajarkan amalan lain, seperti wanita menanggalkan tudung semasa berdoa ataupun beribadah kepada Tuhan. Kalau begitu, gereja yang manakah mengajarkan kebiasaan seperti hari Sabat tanpa aturan tudung wanita? Gereja Tuhan. Marilah pergi ke ayat 23. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Paulus menegaskan bahawa apa yang diajarkan adalah bukan pendapat peribadinya. Apa yang saya sampaikan kepada kamu adalah daripada Tuhan. Sekarang saya meneruskan apa yang diterima daripada Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, iaitu bahawa Tuhan Yesus, pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenteraikan oleh darahku. Perbuatan ini, setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Apakah bapa ini? Rasul Paulus mengajarkan tentang Paskah kepada orang Korintus. Korintus bukanlah Israel. Ia merupakan kawasan orang bukan Yahudi. Di negara orang bukan Yahudi, dia menginjilkan Paskah. Dia menginjilkan setepatnya babak dari buku Lukas bab 22. Kalau begitu, marilah melihat gereja yang manakah mempunyai ajaran-ajaran ini. Kita dapat mencari jawapannya dalam ayat 22. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat apa? Iaitu gereja apa? Gereja Tuhan dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai bila? Sampai ia datang. Adakah terdapat gereja yang menginjil tentang ajaran-ajaran ini? Tiada gereja lain selain gereja Tuhan kita. Kita tidak harus hilang keyakinan dan kebanggaan, tetapi berfikir, kita menghadiri gereja yang ditubuhkan Tuhan sepastinya. Gereja kita didirikan di atas batu karang Yesus Kristus. Telah diramalkan di dalam Alkitab bahawa gereja yang sebenar akan diserang dan dihalang oleh kuasa syaitan. Jadi Tuhan berkata, janganlah takut jika diaibkan oleh manusia. Aku akan bersama engkau. Aku akan menolong engkau sehingga akhir. Semua ketetapan, peraturan, hukum dan ajaran dalam gereja Tuhan adalah daripadanya. Kita seharusnya berasa lebih yakin dan bangga bahawa apa sahaja yang kita amalkan adalah ajaran-ajaran Tuhan. Kita sedang belajar sebenarnya apa yang Petrus pelajari daripada Yesus. Kita sedang belajar sebetulnya apa yang Paulus pelajari. Kita sedang belajar setepatnya apa yang Yohanes pelajari. Sebab itulah nama gereja kita ialah Gereja Tuhan. Tuhan menubuhkan gereja ini dan menamakannya Gereja Tuhan. Kita harus bersyukur dan memuliakan Tuhan kerana memberikan kita ajaran-ajaran benar. Masih ada banyak perkara yang dunia tidak tahu tentang gereja Tuhan kita. Manusia fikir bahawa hari Ahad adalah betul dan Christmas adalah hari jadi Yesus. Kita harus selesaikan semua salah faham ini. Salah faham harus diselesaikan dan kebenaran harus ditedakkan. Marilah pergi ke buku Kisah Para Rasul bab 2.
Buku Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan dampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Di sini, para rasul dan orang kudus gereja awal yang mengikut ajaran-ajaran Yesus menyambut apa? Mereka menyambut hari Pentakosta, Paskah, hari Sabat, dan peraturan tudung wanita. Gereja yang manakah mengajarkan bahawa Paskah adalah perjanjian baru? Kalau begitu, kita perlu yakin dan bangga dalam kebenaran yang dimiliki. Jika orang menerima kebenaran ini, mereka akan diberkati. Jika mereka menolaknya, ia seperti membuang harta karun yang berharga. Marilah lebih memegahkan kebenaran kita kepada jiran-jiran dan ahli keluarga kita. Saya ikhlas berharap agar isteri, suami dan anak-anak anda akan mendengar tentang kebenaran ini. Janganlah hanya menyimpan firman ini di dalam diri kita. Jika kita pahamkannya di dalam hati, kita harus mengguna dan menginjilkannya. Apabila para rasul diajar oleh Yesus, mereka menginjil kepada orang di sekeliling, sama seperti yang mereka pelajari. Marilah lakukan benda yang sama. Marilah pergi ke buku Matius bab 13, ayat 24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan syurga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah siapa? Datanglah musuhnya menaburkan apa? Benih lalang di antara gantum itu lalu pergi. Kita harus tahu siapakah musuh dan siapakah lalang. Marilah menyama dengan ayat 26. Ketika gantum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu. Di manakah tertapaknya lalang itu? Siapakah yang melakukannya? Seorang musuh yang melakukannya. Siapakah musuh? Tuhan tidak menaburkan lalang. Syaitan yang melakukannya. Siapakah yang menaburkan hari Sabat dan 7 perayaan dalam 3 kali? Tuhanlah yang menaburkannya dan meletakkan tanda nama pada perayaan-perayaan itu. Itulah sabat bagi Tuhan. Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan. Bukankah Yesus juga berkata, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat? Ini milik Tuhan. Dia meletakkan tanda namanya. Walaupun ibadah hari Ahad adalah bukan dari Alkitab dan Christmas tidak diketahui latar belakangnya. Berbagai doktrin yang tidak berasal dari Alkitab menceroboh gereja-gereja. Siapakah yang melakukannya? Bukan Tuhan. Yesus berkata, musuh yang melakukan ini, bukan aku. Marilah melihat ayat 28. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, apakah yang Tuan katakan? Jangan. Jangan. Sebab mungkin gantum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai bila? Sampai waktu menuai. Biarkanlah lalang itu membesar dan biarkan gantum membesar juga. Biarkan ia. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikanlah bekas-bekas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gantum itu ke dalam lumbungku. Marilah melihat secara terperinci akan penjelasan yang diberikan Yesus tentang perumpamaan ini. Ayat 36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan. Dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah siapa? Iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman.
Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan, iaitu pelanggaran hukum dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan dalam tapuk api. Di sana akan terdapat latapan dan ketakan gigi. Pada waktu itulah, orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jadi melalui ini, kita dapat memahami bahawa semua Injil berbeza yang tidak diinjilkan Kristus disebarkan oleh siapa? Syaitan, iaitu iblis yang melakukan ini. Jawapannya diberikan dalam perumpamaan. Jika kita berharap untuk syurga dan mahu memasuki kerajaan Tuhan, gereja yang manakah harus kita pergi? Gereja Tuhan. Kita harus belajar semua ajaran dari gereja Tuhan. Kita harus belajar semua ajaran seutuhnya kerana ia diberikan Kristus. Betul? Di dalam buku Matius bab 16, anda dapat melihat Rasul Petrus mempunyai iman dalam Tuhan yang datang dalam badan. Bagaimana pula dengan Rasul Paulus? Di dalam buku Filipi bab 2, dia berkata, Yesus yang dalam rupa Tuhan. Walaupun Tuhan datang dalam badan manusia dan bekerja sebagai tukang kayu, serta kelihatan sebagai orang biasa, dia benar-benar Tuhan. Keilahiannya ialah sebagai pencipta langit dan bumi. Semua ajaran itu diberikan oleh Petrus dan Paulus, serta ia juga diberikan terus oleh Yesus. Namun, disebabkan kita mempunyai semua ajaran dan iman yang sama, orang berkata, gereja Tuhan pelik. Jika saudara, suami, isteri, ataupun anak-anak mempunyai salah faham terhadap gereja kita, tolong selesaikan semuanya dan kita harus beritahukan kebenaran kepada mereka. Salah faham harus diselesaikan dan kebenaran harus ditegakkan. Tuhan meletakkan umat Israel dalam pelbagai situasi selama 40 tahun di padang gurun dan memandang iman mereka dalam setiap situasi. Dia selalu memerhatikan mereka. Walaupun anda dianiaya, janganlah risau tentang semua itu. Jika anda mempunyai iman, semua situasi itu akan berubah. Tetapi jika iman tidak membesar, semua persekitaran akan terus menindas dunia rohani anda. Ia akan meletakkan serta mengganggu anda lebih dan lebih lagi. Selalu ingati ini, marilah menantikan Bapa yang akan datang. Sebagai anak-anak Sion, marilah menjemput Bapa sambil menyanyikan Hosana. Terima kasih banyak.